Ibu Noni. Noni ibu. Ibu. Noni. Ya, nak tengok jap. Nampak tak slide ni? Sekarang nampak slide tak? Ke saya senyap ni? Tak nampak. Sekejap. Sekejap. Nampak tak sekarang ni? Nampak slide tak? Nampak. Okey, okey, okey. Okey. Ibu Noni. Jangan Kak Fia, duduk sana. Topsy 2023 bermula dengan yang nombor 15. Okey, nama yang disebutkan ni Bangun dan kawan-kawan satu tim dia bangunlah bagi tepukan ke tepuk dia ke. Okey, ucapkan tahniah. Tahniah kepada Puan Ifani dengan sale yang sebanyak 203,793. Tahniah Puan Fani. Seterusnya Puan Nur Eliana daripada tim Kuala Berang. Nombor 14 sebanyak RM210,574. Tahniah. Nombor 13 jatuh kepada tahniah Cik Pika daripada tim Gombadak, tim Titan dengan hasil sebanyak RM211,471.84. Tahniah Cik Pika. Okey. Yang seterusnya nombor 12 tahniah kepada Cik Najwa dengan hasil sebanyak RM215,942. Tahniah Cik Najwa, Cik Wawa daripada tim Alpha. Okay. Seterusnya nombor 11 jatuh kepada Cik Fatihah daripada tim Kuala Berang. Tim Kuala Berang mana? Nampak sikit. Tahniah Tehah dengan hasil sebanyak RM220,421. Mana dengar suara sikit Kuala Berang? Tepuk tangan. Ada punya. Okay. Ada. Nombor 10 jatuh kepada Master Ikmal Alif dengan sale sebanyak RM238,135.57. Tahniah kepada tim Aladin. Mana suara tim Aladin? Dengar sikit. Okey. Okey, nombor 9. Top sale 2023 nombor 9 jatuh kepada tim Al-Fatih. Cik Hafizuddin dengan sale sebanyak RM241,945.40.81. Tahniah kepada Cik Hafiz yang nampaknya lagi tahun 2024 lagi grow bersama dengan TikTok. Okey. Nombor seterusnya nombor 8 jatuh kepada di mana? Cuba komen sikit. Oh, jumpa siapa? Cik Alih ke kat Bukit Bintang baru ni? Seterusnya nombor 8 agak-agak tim mana? Tim Al-Fatih. Okey, okey, okey. Tim Al-Fatih. Okey, nombor 8. Pertama ke kau ni? Okey. Tahniah kepada Cik Adila daripada tim Al-Fatih dengan sale sebanyak RM241,954. Saya harap dekat tim masing-masing happy lah, bergembira sebab saya seorang je sini. Saya seorang je jadi tepuk pun tak berapa ni lah. Tak berapa buat macam orang lain lah. Okay, nombor 7 tahniah kepada Cik Hanim daripada tim Alpha dengan sale sebanyak RM243,894. Tahniah Hanim. Mana tim Alpha? Suara.
Nombor 6 jatuh kepada Puan Nadia dengan sale sebanyak 251,895. Tahniah Puan Nadia, tepuk tangan. Apa yang tepuk tangan? Mana? Tepuk tangan je boleh sini. Okey, nombor 5 jatuh kepada Cik Ain Hazirah dengan sale sebanyak 268,928. 0.17. Dan kalau tim sale di MK yang tak tahulah, mungkin ada yang tak tahu kalau sales 250 ke atas dapat reward apa? Tanya dapat reward apa? Saya pun lupa. Saya buat lupa lah. 250,000 ke atas. Tahniah dapat ke negara-negara Asia terdekat lah seperti Vietnam, Thailand, Indonesia. Tahniah pada Ain Hazirah. Boleh claim hadiah lah. Nombor 4 jatuh kepada tahniah kepada Cik Noha, Cik Fadliha daripada tim Gombadak dengan sale sebanyak 281,277. Jadi Cik Noha boleh berkawanlah dengan Cik Ain Hazirah tu untuk ke mana selepas ini. Nombor 3. Okay, semangat geng. Nombor 3, top sale jatuh kepada Cik Habibah Sofia daripada tim Al-Fateh. Cik Sofia kita dengan sale sebanyak RM284,608.30. Tahniah Cik Sofia. Tim Al-Fateh. Nombor 2 jatuh kepada Puan Syida kita dan daripada tim Kuala Brand dengan sale sebanyak RM292,688.66. Boleh bersama-sama dengan Cik Sofia lah untuk shopping di Vietnam ke Indonesia ke atau ke Thailand ke terdekat-dekat lah dengan Malaysia. Reward sebanyak RM3,000. Nombor 1 jatuh kepada tu Amiu buat gok gendang. Saya seorang-seorang dok sepi sunyi. Nombor 1 jatuh kepada siapa? Hakim. Suara ada suara dok rasa seorang. Yeay, Hakim. Tahniah kepada nombor 1. Kan lain tu buka lasih tu. Tahniah kepada Master Hakim dengan sale sebanyak RM830,167.56 daripada tim Al-Fateh dan tahniah dapat 2 tiket umrah untuk 2023. Okey, boleh PNTP untuk claim. Boleh insyaAllah boleh bersama dengan isteri pula bawa anak pula mana tahu kan. Boleh sepatah 2 lah seminit daripada Master Hakim. Boleh? Ucapan mengejut. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so terima kasih Puan Yu dan tahniah jugalah kepada semua tim amal yang sebenarnya yang buat sale top 50 dan semua yang terlibat yang buat sale apa semua. Tahniah juga saya ucapkan. Dan Alhamdulillah untuk tahun 2023 dapat comeback semula pada 6 bulan terakhir. Saya comeback semula pada bulan 6 terakhir, pada 6 bulan yang terakhir sebab main platform TikTok kan. So kata rezeki lah, okay. Tapi apa-apa pun saya tak tahu nak kata happy juga terus je sebab tahun lepas memang saya planning. Masa 6 bulan terakhir tu memang saya planning sebabkan saya tengok ada team kan yang pergi umrah. Saya cakap kat orang saya, oh bestnya pergi umrah. So daripada situ lah macam saya macam not got dapat 2 tiket. 2 tiket at least. Sebab masa tu pada 6 bulan tu saya baru dalam 300k macam tu. So saya plan nak dapat kat 2 tiket. So kalau 2 tiket tu 600k lah. So dari situ lah saya macam betul-betul push lah masa bulan 7 lah. Bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Tapi starting banyak fokus betul-betul pada bulan 9, 9, 10, 11, 12 saya aim 1K ke atas. Tu je lah kot. Tapi apa pun tahniah juga lah kepada semua. Tahniah kepada Master Hakim, dan sebenarnya jangan fikir aku tak boleh, jangan fikir aku terlambat, jangan fikir negatif, jangan fikir benda-benda yang bagi toksik pada kita dan tim kita. Kita fikir baik-baik, insya-Allah yang baik-baik yang mari kat kita. Boleh dengar sepatah kata daripada tadi Cik Hakim bahagian lelaki wakil perempuan pula daripada Cik Syida, boleh? Sepatah dua kata dalam seminit dua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah nak ke mana pun. Sebenarnya ada aspek pun untuk tahun 2023 ni dapat kedudukan yang kedua juga, maksudnya sama dengan tahun lepas. Tahun sebelum pun nombor 2 juga, sebab untuk tahun 2023 ni agak sangat-sangat struggle jugalah untuk capai. Tapi niat dan target tu memang ada untuk dapatkan lagi, sama ada reward umrah ataupun reward yang kedua lah, Vietnam ke sebagainya. Tapi saya macam the expect pun akan dapat akhir-akhir baru saya kira. Maksudnya akhir-akhir tahun baru kira. Maksudnya capai juga. Jadi alhamdulillah lah untuk rezeki ni, insya-Allah tahun lepas ada rezeki pergi umrah, untuk tahun ni boleh pergi kat tempat lain tak. Alhamdulillah. Itu je. Terima kasih. Terima kasih dan tanya pada semua. Semua orang berjaya sebenarnya. Semua orang berjaya buat yang terbaik dah. Yang mana buat terbaik dah, tahniah semua. Dan tahniah kepada semua tim lah, saya tak sebut pun, minta maaf banyak. Dan 2024 kita mula dengan azam baru, dengan semangat baru, dengan target baru dah. Biar semua orang dalam Mama Mariam terutamanya lah bahagian sale, marketing, bahagian sama ada DDM untuk dapat juga capai reward. Dan tadi pun memang saya meeting kali keberapa saya tak tahu. Saya meeting pula dengan Cik Azma, dengan Boh berkait dengan reward 2024, insya-Allah. Lepas ni Cik Azma akan bagi memo lah untuk tahun ni pula. Apa reward yang akan diberikan. Tunggu. Okey, saya pass kepada MC kita lah. Okey, Assalamualaikum. Puan Yu boleh tak awak saya jadi host muda? Nama Wani kan Zul? Ya betul. Baik dah. Okey, hello, Assalamualaikum. Jadi hari ni saya nak share apa ni berkaitan cara untuk blast ayat soft sale kepada database lah, utamanya untuk buyer kita dan juga prospek. Kejap saya nak buka slide sekejap. Kejap line tak okey.
Okey, sekejap. Sementara saya buka slide. Jadi saya nak explain dululah berkaitan apa ni. Saya nak buat tajuk hari ni cara untuk buat ayat soft sale. Sebab biasanya kalau ayat hard sale tu kita biasa dah buat dekat apa ni, dekat kita punya customer kan. Jadi adalah macam kita sebagai staff sale, kadang kita terlepas pandang lah untuk bagi tips, bagi petua untuk kita punya database. Sebab kita nak jaga database kita, tak nak bagi lari lah. Dan kita nak tunjuk dekat kita punya database, kita punya customer dengan prospek tu yang kita care pasal kita punya apa ni, kita care lah pasal mereka. Contohnya kalau Itia hamil, kita fokus pasal Itia hamil. Kalau ibu mengandung, kita fokus pasal ibu mengandung. Kejap, bagi saya seminit lagi. Sekejap. Kena. Kena nak besar. Sekejap, saya cari. Okey, nampak tak? Sekejap. Kena besar. Sekejap. Okey. Kena. Okey. Mana sampai saja? Okey, jadi saya start dulu lah. Okey, jelas kan? Okey, jadi untuk buat ayat blast untuk blast pada database kita, kita kena ada 6 apa ni? 6 inilah komponen lah. Maksudnya ada 6 flow. Dia sama je macam kita nak buat copywriting. Tapi yang ni kita buat dalam bentuk untuk kita blast dekat WhatsApp biasanya. Okay, yang pertama kita ada headline, yang kedua intro, lepas tu objektif, lepas tu kita kaitkan dengan kita punya produk, lepas tu selitkan offer dan juga CTA. Yang terakhir lah untuk CTA ni. Okay, saya pergi kepada headline dululah. Untuk yang headline ni biasanya ayat selalunya orang kalau kita perasan tak, kalau kita blast dekat customer tapi dekat customer tu biasanya dia macam dah betik ataupun dia dah baca pun kita punya message. Jadi selalunya boleh jadi sebab kita punya headline masa kita blast tu tak berapa nak menarik lah. Okay, jadi saya nak kongsi inilah tips dia cara untuk buat headline yang lebih menarik. Okay, yang pertama kita boleh boldkan ayat headline tu untuk bagi dia lebih menonjol. Maksudnya bila ada ramai orang mesej dia ataupun dia tukar mesej orang lain, dia akan nampak mesej kita ni lebih menonjol sebab headline kita ni tulisan dia tebal. Okey, yang kedua kita kena gunakan catchy, headline yang catchy lah. Kita tak boleh buat ayat kita jangan guna ayat yang macam mana? Ayat yang macam bagi fakta, macam tahukah anda sekian sekian sekian. Biasanya orang tak akan baca kalau gitu. Dan yang ketiga kita kena gunakan 10 ke 15 patah perkataan sahaja. Okey, ni contohlah yang saya buat. 5 punca isteri susah lekat. Macam ayat dia tu macam dia terikat, lepas tu dia jelas apa yang nak bagi tahu dan ayat dia tak terlalu panjang. Lepas tu sambungan dia, para wanita wajib ambil perhatian. Contoh nanti saya tunjuk flow penuh. Okey, yang kedua kita teruskan dengan intro lah. Intro ni sebab orang yang
kita blast ni sebab dia memang kenal dah kita. Dia beza dengan macam kita buat copywriting. Sebab dia memang kenal dah kita siapa. Sebab kita ni seller kan. Jadi dia pernah berusaha dengan kita. Jadi kita kena kenalkan balik. Cara dia senang je. Kita bagi salam dan kenalkan diri. Lepas tu kita bagi tahulah pelanggan kita apa yang kita nak share. Sama ada kita nak bagi tips. Ataupun kita nak bagi doa. Ataupun nak bagi package promo. Okey, contohnya gini ayatnya. Assalamualaikum. Maaf ganggu masa puan. Masih ingat Ina tak? Ala yang jual jus Mak Mariam tu. Hari ni Ina nak sharekan info tentang 3 punca susah lekat. Semoga bermanfaat. Okey, jelas tak? Dekat sini kita ni lah. Kita cakap maaf ganggu ambil masa puan. Lepas tu kenalkan balik diri kita. Kita ni siapa? Kita jual jus Mak Mariam. Lepas tu yang ketiga, kita kena masukkanlah objektif kita. Contoh dekat atas tu, kita nak bagi tahu berkaitan 5 punca susah lekat. Jadi kita masukkanlah dan paling bagus kita letakkan dalam bentuk point supaya mudahlah untuk pelanggan kita faham. Contohnya point period tak teratur. Yang kedua alami cyst, PCOS, fibroid. Yang ketiga tak jumpa waktu subuh. Okey. Okey, yang keempat kita kena bagi solusi kepada kita punya pelanggan. Contohnya kalau kita buat soft sale lah, kita nak cakap pasal soft sale. Jadi contoh daripada tips ataupun tips yang kita bagi tu, mesti kita tahu pelanggan kita ni dia nak macam mana. Kalau yang mengandung mesti dia nak sihat. Kalau macam yang ikhtiar hamil mesti dia nak cepat dapat anak. Jadi kita kena bagi solusi kepada masalah, impian dia dan keinginan dia sebagai seorang pelanggan dengan produk kita. Okey, contohnya 80 wanita yang alami masalah ke atas ni memang susah nak lekat. Sebaiknya kita rawat dahulu baru senang nak lekat. Contoh je lah. Okey. Kalau contoh ibu mengandung boleh tukarlah. Contohnya kalau nak cantikkan HB boleh buat sekian-sekian. InsyaAllah lah HB akan cantik. Kita bagi solusi kepada masalah dia. Okey. Lepas tu yang seterusnya kita kena selitkan offer lah. Dia tak ada guna kot kalau kita buat soft sale kita tak selitkan offer. Okey, jadi kita kena bagi features, benefit, advantage produk kita. Lepas tu kita selitkan juga offer. Antaranya lebih mudah kalau amalkan jus Mak Mariam. Diciptakan khas untuk merawat rahim dan mudahkan isteri untuk lekat. Paling best gunakan bahan semula jadi. Nak cuba? Make order dengan Ina serendah RM79 sahaja. Nampak tak? Kita kena selitkan juga dengan produk kita supaya dia ingatlah produk kita. Okey. Dan yang terakhir, berikan arahan. Yang ni paling ramai orang tinggal lah saya nampak. Sebab biasanya orang buat ayat blast dekat customer, dekat prospek, dekat buyer tapi customer tu tak respon. Sebab apa? Sebab kita tak bagi arahan. Maksudnya kalau nak cuba kita kena khabarlah reply nak ataupun kalau macam kita nak bagi tahu sama ada jelas ke info yang kita bagi, suruh dia komen jelas. Dan benda CTA ni boleh tingkatkanlah engagement kita dengan customer. Contohnya kalau macam nak selitkan dia untuk cuba, kita khabar nak cuba jus Mak Mariam, komen nak sekarang. Contoh. Sekejap. Okey, ni contoh yang saya buat lah. Ni contoh yang saya buat. Ada satu contoh ni. Ada satu contoh. Okey. Ni 5 punca susah lekat. Para isteri wajib ambil tahu. Jadi saya combinekan balik macam ni. Jadi ni atas kali ni dia punya headline. Lepas tu yang kedua ni intro. Assalamualaikum, kenalkan diri. Lepas tu yang ketiga masuklah kepada objektif apa info yang kita nak bagi tahu. Period tak teratur, alami PCOS semua ni. Lepas tu kita masuklah solusi 80% semua ni solusi. Lepas tu kita selitkan dengan produk kita. Lebih baik amalkan jus Mak Mariam. Lepas tu kita bagilah offer dia serendah RM79 dan bagi CTA. Okey, yang paling penting bagi saya adalah dekat ni lah dia punya headline dengan CTA. Kalau tak ada CTA biasanya orang memang dia punya ayat plus tu tak jadilah. Biasanya macam tu lah. Okey, rasanya tu je sharing daripada saya. Simple-simple je. InsyaAllah nanti kita share pula pasal cara nak buat ayat aksir ke. Tapi ni bolehlah tukar. Contohnya kalau doa ke apa-apa pun boleh tukar. Tapi gunakanlah dia pun ni apa ni kita panggil
uh, kita panggil format ni. Format ni boleh je guna kalau nak guna untuk bagi tips ke, bagi doa ke, bagi petua ke. Kalau biasanya kalau nak bagi offer ke, boleh juga guna ni. Yang penting jangan tinggal lah headline yang bagi menarik sikit dengan CTA. Okey, setakat ni ada soalan tak? Hmm, Okey, kalau tak ada, kita saja kita tangguh dulu lah kita punya uh, Zoom review sale pada petang ni. Jadi kita akhiri majlis kita dengan soal as dan tasbih kafaraah.